Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia buat semua anak-anak walaupun di mana sahaja anak-anak berada. Dari kejauhan ini, cikgu doakan semoga anak-anak sentiasa berada dalam keberkatan, sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan sentiasa diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan memulakan pembelajaran kita iaitu sejarah tingkatan 1 bersama dengan saya, Cikgu Yati. Anak-anak yang cikgu rahmati, yang kasihi sekalian. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, eloklah rasanya kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah agar segala ilmu yang kita pelajari pada hari ini sentiasa mendapat keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita sama-sama membacanya. Baiklah anak-anak, setelah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka marilah kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, baiklah anak-anak, hari ini cikgu akan bersama anak-anak untuk mengupas satu tajuk dalam sejarah tingkatan 1 iaitu tajuk daripada bab yang pertama. Mesti anak-anak dah tahu. Apa nama tajuk dalam bab yang pertama? Tak tahu? InsyaAllah saya yakin semua anak-anak dah tahu, dah cuba membaca buku-buku yang diberikan oleh guru untuk anak-anak sebagai rujukan. Okey, tajuk yang akan kita bincangkan pada hari ini untuk pengetahuan anak-anak ialah tajuknya berkaitan dengan mengenali sejarah. Okey. Mengenali sejarah iaitu tajuk yang pertama dalam bab 1 tingkatan 1. Okay. Secara umumnya, cikgu yakin dalam bab 1 tingkatan 1 mereka membincangkan bagaimana tentang bermulanya sejarah tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan sejarah? Kenapa berlakunya sesuatu peristiwa? Di manakah peristiwa itu berlaku? Semuanya akan kita dapati dalam bab 1 di mana penerangan berkaitan dengan pengertian sejarah secara umumnya. Jadi apabila anak-anak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan sejarah, maka selepas ini senanglah kita untuk meneruskan pembelajaran kita berkaitan dengan tajuk-tajuk yang seterusnya. Untuk pengetahuan anak-anak, secara umumnya sejarah ialah peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Ya, peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Mungkin peristiwa yang berlaku itu anak-anak belum lahir lagi. Betul tak? Mungkin peristiwa yang berlaku itu juga cikgu pun belum lahir lagi. Jadi, semua peristiwa masa lalu kita katakan ia sebagai sejarah. Dan peristiwa masa lalu tidak hanya bergantung kepada diri kita, tetapi dia meluas. Iaitu mungkin berlaku peristiwa kepada keluarga kita, kepada kawasan ataupun kampung kita, kepada negeri kita, negara kita, Malaysia yang kita sayangi, ataupun peristiwa yang berlaku di dunia ini.
iaitu di negara-negara di seluruh dunia. Jadi, apa-apa saja peristiwa yang berlaku pada masa lalu, maka kita katakan itu adalah sejarah. Peristiwa lampau, iaitu sejarah. Okay. Dan untuk pengetahuan anak-anak juga, semua peristiwa-peristiwa yang berlaku pada masa lampau ini sudah tentunya akan dikaji oleh para pengkaji sejarah. Dan anak-anak kena ingat, para pengkaji sejarah ini dikenali sebagai sejarawan. Dan sejarawan ini tidak terbatas kepada sejarawan di negara kita. Sejarawan ini ada di seluruh dunia. Mereka akan mengkaji semua peristiwa-peristiwa yang berlaku di seluruh dunia. Okey anak-anak. Siapakah sejarawan tersebut? Okey, cikgu nak jelaskan di sini. Sejarawan ialah ahli sejarah yang mengkaji dan menyelidik rekod-rekod lalu. Dan selepas itu, hasil dapatan yang dikaji, yang diselidik, yang dicari dari semasa ke semasa, peristiwa-peristiwa yang berlaku sebelum ini, mereka akan rekodkan. Apabila mereka rekodkan, mereka akan keluarkan satu bahan untuk menjadi tatapan umum supaya kita semua dapat mengetahui apa yang berlaku ataupun peristiwa apa yang berlaku sebelum ini, sama ada di negara kita ataupun di negara lain di dunia ini. Dan dapatan ataupun hasil rekod ataupun hasil dapatan yang mereka kaji itu, mereka selidik itu, mereka akan keluarkan dalam bentuk sama ada buku, sama ada dalam bentuk monograf, ataupun mereka akan keluarkan makalah-makalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Okey, baiklah anak-anak, cikgu yakin anak-anak semua dah memahami, dah mengetahui apa itu sejarah, apa itu sejarawan, dan bilakah berlakunya sejarah ataupun peristiwa-peristiwa bersejarah itu. Okey, jadi cikgu nak meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan tengok ataupun lihat dengan lebih detail lagi berkaitan dengan pengertian sejarah. Untuk pengetahuan dan makluman anak-anak, pengertian sejarah telah ditafsir ataupun telah dapat dikaji oleh beberapa orang pengkaji. Namun begitu, sebelum kita mengenali ataupun berkenalan dengan para pengkaji tersebut, maka terlebih dahulu cikgu akan nyatakan pengertian sejarah kepada anak-anak. Okey. Pengertian sejarah. Apakah sejarah? Sejarah boleh kita dapati ataupun bila kita tahu maksudnya daripada 3 pengertian ataupun 3 pengertian sejarah ataupun apakah dia sejarah dalam bahasa Melayu. Pengertian yang kita boleh lihat ataupun kita boleh fahami mengikut fahaman bahasa Melayu, iaitu dalam bahasa Melayu pengertian sejarahnya ialah bermaksud istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab. Apa dia anak-anak? Perkataan Arab yang kita maksudkan itu. Tahu? Tak tahu? Okey, kalau anak-anak tak tahu, anak-anak boleh rujuk buku sejarah teks tingkatan 1, iaitu pada muka surat 4. Okey. Pengertian sejarah dalam bahasa Melayu berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud ataupun perkataan Arab tersebut ialah sejaratun, yang memberi erti pokok. Okey. Dalam bahasa Melayu juga
mereka memperkatakan bahawa sejarah juga dikaitkan dengan salah silah, riwayat, keturunan ataupun asal usul. Boleh anak-anak? Boleh? Okey, kalau boleh, cikgu teruskan kepada pengertian yang telah ditafsirkan oleh Kamus Dewan. Apa yang Kamus Dewan tafsirkan berkaitan dengan sejarah ni anak-anak? Dah ada jawapan? Okey, kalau dah ada jawapan, cikgu terangkan sekali lagi pengertian sejarah mengikut tafsiran Kamus Dewan. Okey. Mengikut tafsiran Kamus Dewan, sejarah berasal daripada perkataan asal usul ataupun keturunan salah silah, di mana peristiwa-peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau, kisah-kisah yang berlaku pada masa dahulu, riwayat-riwayat dan juga tambu. Tambu, cikgu? Apa dimaksudkan dengan tambu, cikgu? Okey, tambu ialah riwayat dahulu kala. Maknanya orang zaman dahulu dia menceritakan sesuatu kisah, menceritakan sesuatu peristiwa yang berlaku, disampaikan kepada masyarakat selepas itu dengan secara lisan. Okey. Ataupun mereka buat catatan di mana-mana pada masa itu. Sama ada di batu-batu, kulit-kulit kayu, daun-daun kayu dan sebagainya. Selain daripada itu, Kamus Dewan juga mentafsirkan sejarah ialah kajian ataupun pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa yang telah lalu. Okey, semuanya sama, lebih kurang sama saja dengan yang pertama, dengan yang kedua, dengan yang ketiga. Cuma nak memberi penekanan yang lebih mendalam berkaitan dengan tafsiran yang telah dibuat oleh Kamus Dewan. Okey. Satu lagi, tafsiran yang telah dibuat dalam bahasa Inggeris ataupun mengikut bahasa Inggeris. Apa dia anak-anak? Apa yang diperkatakan? Apakah tafsir yang dibuat oleh dalam bahasa Inggeris? Okey. Mengikut dalam bahasa Inggeris, sejarah ialah history. History. Okey. Yang bermaksud apa dia? Cerita tentang sesuatu ataupun cerita tentang seseorang. Di mana perkataan ini diambil daripada bahasa Yunani, iaitu apa nama? Iaitu perkataan historial yang bererti penyelidikan. Okey, jadi cikgu rasa anak-anak telah dapat makluman serba sedikit berkaitan dengan pengertian sejarah yang telah ditafsirkan melalui bahasa Melayu, melalui Kamus Dewan dan juga melalui bahasa Inggeris. Jadi kita teruskan pula kepada tajuk yang seterusnya, iaitu sebelum ni cikgu dah sebut berkaitan dengan sejarawan ataupun pengkaji sejarah. Jadi dalam tajuk yang seterusnya cikgu nak tunjukkan kepada anak-anak siapakah sejarawan tersebut. Okey. Untuk pengetahuan anak-anak, sekiranya anak-anak nak mengetahui siapakah sejarawan tersebut, anak-anak boleh buka buku teks muka surat 5. Di situ tertera nama sejarawan dan apakah kata beliau tentang sejarah. Okey. Di sini cikgu nak tunjukkan kepada anak-anak terlebih dahulu nama sejarawan yang telah membuat pentafsiran ataupun memberi istilah berkaitan dengan sejarah. Apa itu sejarah? Di sini cikgu nyatakan ada 5 nama sejarawan yang glamour lah kita katakan, yang memperkatakan ataupun yang membuat pentafsiran tentang sejarah. Yang pertamanya apa anak-anak? Cuba baca. Herodotus. Yang keduanya E.H. Carr. Yang ketiganya Ibnu Khaldun. Yang keempatnya ialah Profesor Kokai King.
Dan yang kelimanya ialah Muhammad Yusuf Ibrahim. Kita akan tengok satu persatu lepas ini anak-anak. Apa yang diperkatakan oleh Herodotus? Apa pula yang diperkatakan oleh Ibn Khaldun? Apa pula yang diperkatakan oleh Ishkar? Begitu juga Profesor Kukaikin dan juga Muhammad Yusuf Ibrahim. Masing-masing mereka memberi pandangan, masing-masing mereka memberi pendapat setelah mereka membuat kajian, membuat penyelidikan berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku di dunia ini, especially di negara kita. Okey. Kita lihat dahulu di sini ialah apakah yang diperkatakan oleh Herodotus berkaitan dengan sejarah. Okey. Herodotus memperkatakan tentang sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan serta sebab-sebab berlakunya sesuatu peristiwa tersebut. Itu adalah kata-kata yang dikeluarkan oleh Herodotus. Okey. Bagaimana pula dengan kata-kata yang dikeluarkan oleh Ishkar? Anak-anak dah dapat? Okey. Cuba dengar apa yang cikgu nak bagi tahu. Okey. Ishkar kata sejarah ialah suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-fakta, sesuatu dialog ataupun suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Itu pandangan daripada Ishkar, iaitu suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya serta suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Okey. Ibn Khaldun, apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun? Okey. Ibn Khaldun membicarakan mengatakan tentang sejarah, iaitu sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, tentang peradaban dunia dan juga perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. Itu Ibn Khaldun. Kukaikin macam mana? Okey, Kukaikin ada pandangan dan pendapat beliau sendiri. Apa dia? Okey, cikgu baca ya. Okey, sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Sejarah mendorong kita lebih memahami apa-apa yang berlaku pada masa kini. Di samping menjamin kesilapan yang sama tidak berulang lagi. Dan bagi Profesor Kukaikin juga, dia mengatakan bahawa sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Okey. Satu lagi ahli sejarah yang kita nak kaji ataupun yang memberi pentafsiran tentang sejarah, iaitu siapa dah yang terakhir? Okey, Muhammad Yusuf Ibrahim. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Yusuf Ibrahim? Okey, Muhammad Yusuf Ibrahim memperkatakan sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Sejarah juga merupakan catatan ataupun rekod terhadap sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa dahulu, satu masa lalu. Jadi di situ cikgu nak katakan bahawa itu adalah semua berkaitan dengan tafsir-tafsir yang telah dinyatakan oleh ahli-ahli sejarah di atas. Mungkin anak-anak akan kata, cikgu payahlah nak ingat. Bertukar cikgu antara apa yang dikatakan oleh Kukaikin, apa yang dikatakan oleh Muhammad Yusuf Ibrahim, apa yang dikatakan oleh Ishkar cikgu. Macam mana cikgu saya nak ingat ni? Payah sangatlah cikgu. Jangan bimbang anak-anak. Mudah saja untuk anak-anak mengingati kata-kata mereka. Okey, macam mana?
Yang pertama sekali, dalam setiap kata-kata yang dikeluarkan oleh mereka, anak-anak perlulah mengambil satu clue yang tidak ada pada pentafsir lain. Oh, begitu. Betul. Sebagai contoh, cikgu ambil contoh kata-kata yang dikatakan oleh Herodotus. Okey. Di sini Herodotus mengatakan bahawa sejarah ialah penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan mengagumkan. Jadi, anak-anak ambil perkataan tentang tindakan manusia. Sebab perkataan tentang tindakan manusia tidak ada pada pengkaji lain. Cuba kita lihat pula Iashkar. Apa yang diperkatakan oleh Iashkar? Okey, Iashkar memperkatakan bahawa sejarah ialah proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Sama ke tidak dengan Herodotus? Tak sama kan? Okey, jadi itu adalah cara kita nak mengingati antara kata-kata yang dikeluarkan oleh ahli sejarah pertama, ahli sejarah kedua, ahli sejarah ketiga, keempat dan kelima. Sama jugalah dengan Ibn Khaldun. Ibn Khaldun membicarakan ataupun memperkatakan sejarah ialah perkara tentang masyarakat manusia, tentang peradaban dunia. Ada perkataan peradaban dunia dalam kata-kata Herodotus dengan Iashkar? Tidak ada kan? Okey, jadi itulah caranya untuk anak-anak mengingati kata-kata yang dikeluarkan oleh para sejarawan di atas. Jadi, untuk pengetahuan anak-anak, mereka mengkaji dari semasa ke semasa, mereka mencari, mereka menyelidik peristiwa-peristiwa yang berlaku untuk memahami, untuk mengetahui bilakah, siapakah, di manakah dan bagaimanakah peristiwa-peristiwa itu berlaku pada masa yang lalu. Okey. Cikgu akan teruskan lagi. Cikgu rasa untuk bahagian pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan, anak-anak dah arif ataupun anak-anak dah memahami. Cikgu nak masuk satu lagi tajuk kecil, iaitu berkaitan dengan masa silam dan garis masa. Sekejap je cikgu nak ambil masa. Itu apakah yang dimaksudkan dengan masa silam? Apakah pula yang dimaksudkan dengan garis masa? Dan apakah pula yang dimaksudkan dengan konsep masa dan sebagainya. Okey. Di sini cikgu nak menerangkan berkaitan dengan masa silam. Apabila anak-anak mempelajari sejarah, anak-anak akan bertemu dengan peristiwa-peristiwa masa lalu ataupun masa silam. Jadi, apa yang dimaksudkan masa silam? Masa silam ialah rintitan peristiwa yang telah berlaku pada masa dahulu. Dan anak-anak kena ingat, masa silam dikaji berdasarkan kepada urutan masa yang dinamakan kronologi. Kronologi, cikgu? Ya, kronologi. Apa pula kronologi? Okey, sebelum cikgu terangkan apa itu kronologi, cikgu nak tunjuk satu, kita katakan slide ni, iaitu berkaitan dengan masa silam. Dan dalam masa silam dan ruang dalam sejarah ini ada beberapa perkara yang anak-anak akan bertemu dengan perkataan-perkataan ini, akan berjumpa dengan perkataan-perkataan ini sekiranya anak-anak membaca buku teks anak-anak. Anak-anak akan berjumpa dengan perkataan kronologi, anak-anak akan berjumpa dengan perkataan dekak, anak-anak akan berjumpa dengan perkataan abad, anak-anak akan berjumpa dengan perkataan alaf, dan juga anak-anak akan berjumpa dengan perkataan konsep masa, di mana dalam konsep masa anak-anak akan lihat ada zaman sebelum Masihi,
ataupun disebut sebagai SM, dan zaman selepas Masihi ataupun kita panggil zaman Masihi. Okey. Sebelum tu kita teruskan kepada maksud kronologi. Apa dia kronologi? Jumpa dah. Okey. Kronologi ialah merujuk kepada rintitan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal hingga akhir dan bergerak mengikut satu garis lurus. Cikgu akan terangkan selepas ini bagaimanakah bentuk garis lurus tersebut, dan cikgu akan jelaskan bagaimana nak membaca garis lurus tersebut. Okey. Sebelum cikgu terangkan, cikgu jelaskan bagaimana nak membaca garis lurus tersebut, cikgu akan terangkan satu lagi konsep di bawah tajuk ini, iaitu berkaitan dengan ruang masa. Bila sebut saja perkataan ruang masa, mungkin anak-anak terfikir, apakah ruang masa ni cikgu? Okey anak-anak, ruang masa pula dapat dibahagikan kepada tiga. Tiga anak-anak. Okey. Sebagaimana yang telah cikgu tunjukkan tadi, iaitu ruang masa yang pertama kita kenali dia sebagai dekad. Ruang masa yang kedua kita panggil dia abad. Dan ruang masa yang ketiga kita namakan dia sebagai alaf. Antara ruang masa ini dia ada jaraknya yang tertentu, yang anak-anak perlu faham, anak-anak perlu ingat, oh jarak ini sepanjang ini, okey ini kita panggil ini. Ya, daripada ini ke sini, okey kita panggil ini, dan seterusnya kepada ruang masa yang lain. Okey. Jadi, sebelum kita pergi kepada ruang masa, kita tengok pula dulu konsep masa. Konsep masa diukur mengikut apa anak-anak? Dia berbeza ruang masa dengan konsep masa. Okey, apa dia? Dah ada jawapan? Okey. Konsep masa diukur mengikut zaman. Sebagaimana telah cikgu sebut tadi, dalam kertas yang cikgu angkat tadi, yang cikgu tayang tadi, iaitu konsep masa dia ada dua. Zaman sebelum Masihi dan juga zaman Masihi. Okey. Kita nak tahu zaman sebelum Masihi ni bila cikgu? Zaman selepas Masihi ni bila cikgu? Okey, jadi cikgu akan terangkan di sini satu persatu berkaitan dengan konsep masa ini. Okey. Di sini cikgu nak terangkan zaman sebelum Masihi. Anak-anak nampak ke tidak? Zaman sebelum Masihi. Cikgu nak tunjuk di sini. Okey. Banyak sikit anak-anak ni. Zaman sebelum Masihi bermula, okey. Dia ada satu garis lurus. Okey, satu garis lurus. Di sini cikgu nak tunjuk. Okey. Garis lurus ini terbahagi kepada dua. Iaitu kita ada garis di tengah ni yang cikgu tunjuk ni ialah kosong. Iaitu untuk membahagikan antara zaman sebelum Masihi dengan zaman Masihi. Zaman sebelum Masihi ialah zaman di mana yang kita kenali sebagai zaman prasejarah. Okey, yang di mana zaman prasejarah ini anak-anak akan belajar dalam bab yang seterusnya. Okey. Bermula dengan kosong. Okey, bermula dengan kosong, selepas itu diikuti dengan zaman Masihi. Bermula dengan zaman Masihi kita ada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampailah kepada 10 tahun. Okey, kosong sampai ke 10 di sini cikgu tandakan di sini 10 tahun. Maka untuk pengetahuan anak-anak, 10 tahun ini kita kenali sebagai dekad. Okey. Kita teruskan lagi. 10, 11, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampailah kepada 100 tahun. Okey. Apa anak-anak? Bila cukup 100 tahun, konsep masa ini kita kenali sebagai
abad. Okey. Abad ke-100, abad ke-200, abad ke-300, abad ke 400, 500, 600 sampailah kepada abad yang ke-1000. Abad yang ke-100. Okey. Jadi kita dapati daripada abad dah 100 tahun sampailah kepada 1000 tahun, maka kita kenali dia sebagai alaf. Okey. Jadi kita sekarang ini berada tahun yang ke-2000. Maknanya ke sini lagi 2000, dan kita sekarang ni berada tahun 2021. Maknanya kita adalah berada di tahun ataupun zaman Masihi. Boleh anak-anak? Okey, cikgu rasa anak-anak dah dapat memahami, dah dapat mengetahui garis masa yang cikgu tulis ataupun yang cikgu buat di sini, dan cikgu harap anak-anak dapat memahami konsep masa tersebut. Jadi, untuk pengetahuan anak-anak, maka cikgu rasa itu saja pembelajaran kita pada hari ini, dan insya-Allah di lain masa kita akan bertemu lagi dengan siri-siri pembelajaran yang lain supaya anak-anak dapat memahami, anak-anak dapat ataupun mudah memahami bagaimana berkaitan dengan tajuk-tajuk yang anak-anak akan pelajari di tingkatan 1 pada masa-masa yang akan datang ataupun selepas ini. Jadi, cikgu harap selepas ini anak-anak baca, ulang kaji, buat nota dan juga jawab soalan-soalan yang dikemukakan. Tak kiralah daripada mana-mana sumber, mana-mana bahan, supaya anak-anak dapat menguasainya dengan sepenuhnya. Dan anak-anak kena ingat, apa-apa sahaja tajuk yang anak-anak nak belajar di tingkatan 1 adalah menjadi asas kepada anak-anak untuk menduduki SPM di tingkatan 5 bermula daripada tahun ini. Jadi anak-anak harus bersedia daripada sekarang. Jangan sampai tingkatan 5 barulah anak-anak nak cuba belajar bersungguh-sungguh. Anak-anak kena bermula di tingkatan 1 lagi, sebab ujiannya akan berasaskan kepada apa yang anak-anak belajar di tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, tingkatan 4, dan juga apa-apa yang anak-anak belajar di tingkatan 5. Jadi, cikgu doakan semoga anak-anak terus belajar, jangan jemu, jangan leka, dan sekian daripada cikgu. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.